asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengingati kita dan memberi kita dengan berbagai-bagai nikmat. Yang paling pasti kita menerima kewujudan dan merasai nikmat-nikmat dalam kewujudan. Hendaknya kita jadi manusia yang tak terlepas pandang terhadap Tuhan setiap saat yang kita lalui, setiap waktu yang kita kecapi, setiap perkara yang kita nikmati di muka bumi ini menampakkan akan ketuhanan Allah. Dan kalau kita nak berbuallah sesuatu yang boleh bawa bagi kita dekat dengan Tuhan. Jangan kita jadi manusia khasirin, rugi. Kerana apa? Kerana benda paling utama bagi diri dia ditinggalkan. InsyaAllah. Moga-moga kita dalam peliharaan Allah. InsyaAllah. Baik, hari ini kita tengok Al-Hikam. Al-Hikam, ya. Syarah yang ke berapa? 72, muka surat, kalau buku ni 86. Okey. Buku saya muka surat 93. Baik, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam terjemahan Al-Hikam syarah yang 72 kan? Ya, betul. Kata dia, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdu lima anta lahu tabi'un. Kata dia, engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau perlukan dan engkau tetap menjadi hamba kepada apa yang engkau harapkan. Kalau begitu, bebaskan diri kita dari semua perkara kecuali Tuhan. Sebab kita akan bebas selama kita tak menjadi hamba benda. Hamba kepada benda tu. Dan kita tetap jadi hamba selagi mana kita terikat, selagi mana kita memandang sesuatu tu tinggi dan hebat. Maka kita jadi hamba tu. Maka kita akan jadi merdeka selama mana kita jadi hamba Tuhan. Apa dia? Yang selalu bergantung dengan Tuhan. Pasal apa kita bergantung? Pasal kehambaan kita menjadikan kita terpaksa kena bergantung. Juga kerana pandangan kita, pahaman kita, pengetahuan kita, penyaksian kita menjadikan kita bergantung. Maka jadilah hamba kepada Tuhan kerana itulah tempat yang paling baik untuk kita memperhambakan diri, untuk bergantung. Kerana itu menjadikan kita semua di dunia ni selamat, tenang, damai dan bahagia. Kerana dia Tuhan. Okey? Kemudian ada cerita lah di sini. Kata Syekh ni, andai kata tidak ada keinginan-keinginan yang palsu, pasti orang akan bebas mereka. Kalau kita ni tak ada lah benda-benda yang palsu sebenarnya pada hakikat, tetapi sangat-sangat penting pada syariat. Maka tentunya kita jadi manusia yang cukup freedom, sangat-sangat bebas. Sangat-sangat bebas, merdeka daripada diperbudakkan oleh benda-benda yang palsu, benda-benda yang tak ada nilai. Sebab semua benda ni tak bernilai pun, melainkan apa yang Alhamdulillah, apa yang Tuhan pandang. Maka seandainya kita menjadi hamba Tuhan, maka kita pasti bebas merdeka daripada semua kebendaan di dunia ni. Maka janganlah dan bebas merdeka tidak diperbudakkan oleh sesuatu yang tidak bererti. Dunia tak erti, tak ada erti apa-apa. Apa saja tak bererti. Kerana yang bererti, yang selalu saya ulang cakap, yang bererti ialah bagaimana Allah Ta'ala memandang kita sehingga yang lain itu tunjuk diri. Kami adalah untuk kamu dan kamu bukan untuk kami. Kamu adalah untuk Tuhan. Kamu tempat singgah sana kasih sayang Tuhan. Jangan tertipu dengan kami.
kami ini untuk kamu supaya kamu damai dan tenang dengan Tuhan. Kenapa kamu pandang kami sehingga kamu terputus dengan Tuhan kamu? Pada muka kena kata dengan benda-benda tu tiap hari. Kita ni bongok, kita jadi macam tu lah. Mengangah. Kemudian, dia kata, contohnya burung elang Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa lepas. Bukan angkasa lepas sangat. Terbang tinggi je, angkasa lepas kita kenyok. Dia ni nak tulis, tak apa hati. Angkasa lepas pula. Okay. Terbang tinggi di angkasa lepas. Sukar bagi seorang untuk menangkapnya. Burung elang tu, dia duduk terbang tinggi kan. 10,000 kaki dia terbang kan. 7-8,000 kaki. Siapa nak tangkap dia? Kan? Sukar bagi seorang untuk menangkap dia. Dia hebatlah. Tapi ia melihat sepotong daging yang tergantung pada perangkap. Dia tertipu dengan daging tu. Kan? Maka ia turun oleh sifat tamaknya dari angkasa itu. Maka terjebaklah oleh perangkap itu sehingga dia menjadi permainan anak-anak kecil. Nampak? Kita tertipu dengan dunia, akhirnya kita jadi hamba dunia. Maka kita diperdagangkan oleh dunia, kita dijual beli oleh dunia. Dengan keindahan, Awak keras. Sana. dengar tak? Okey. Awak keras. Hello? Hello. Tak tahu Tak tahu. lah. Ni macam-macam kat ni. Okey, Ustaz. Zaman hujan ni dia macam-macam. Sambung. Maka tidak jauh di tempat itu ada 2 orang anak kecil yang sedang makan roti. Yang satu hanya makan roti, sedang yang kedua makan roti dengan keju. Lalu yang makan roti dengan keju, yang makan roti ingin keju. Maka dia berkata kepada temannya, berikanlah kepada aku keju. Jawab temannya, jika engkau suka saya jadikan anjingku, saya beri keju. Jawab yang minta, baiklah. Maka lalu diikat lehernya dengan tali sebagai anjing dan dituntun. Berkata Fatih kepada orang yang bertanya, andaikan anak itu tidak tamak pada keju, saya dia tidak menjadi anjing. Jaga. Tuhan kata, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dan kami akan campakkan mereka ke lembah yang hina, lebih rendah daripada martabat binatang. Sebab dia habaq dah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia itu seindah-indah, semulia-mulia kejadian. Tapi kalau dia tak tengok kami, dia tak tengok bagaimana kami melihat dia, bagaimana kami memandang dia, bagaimana kami menzahirkan kebesaran kami pada kejadian dia, maka kami akan campakkan dia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami akan campak dia ke lembah yang lebih hina, jauh rendah daripada haiwan. Itulah dia. Jangan tengok dan terpengaruh. Lihatlah diri kita yang hebat sehingga tak terpengaruh dengan apa jua benda. Kerana ada apa nak tanya? Okey. Soalan. Okey, jadi Ustaz, bersyarah ni dia cerita pasal dunia. Jadi bagaimana kita melihat dunia ni dari kacamata orang yang mengenal Tuhan ni, Ustaz? Tadi saya abang dah awal tadi. Siapa yang melihat dunia pada kacamata orang ma'rifatullah, dia akan tahu. Dunia berkata, kami bukan niat dan tujuan kamu. Kami bukan matlamat hidup kamu, tapi kami untuk kamu. Kerana kasih Tuhan pada kamu. Kami dijadikan untuk kamu, kamu tidak dijadikan untuk kami.
Kamu dijadikan untuk dia tatapi, untuk dia sayangi dan untuk dia cintai. Maka jangan kamu tertarik dengan kami. Okey, maknanya Ustaz, bukan dunia heret kita, kita heret dunia. Macam tu ke Ustaz? Ya, betul. Ini dunia duduk depan, kita tengah, agama duduk belakang, hancur. No? Kita duduk depan, agama duduk tengah, dunia duduk belakang. Baru okey. No? Okey Ustaz, ni Alif ada bertanya. Segala benda akan tunjuk diri pada kita. Macam mana nak faham tu Ustaz? Dia minta penjelasan Ustaz. Lani, Alif. Alif ada isteri. Yang kata tunjuk kat kita tu. Isteri mai dengan senyuman. Untuk siapa? Untuk saya Ustaz. Habis tu, kalau tak tunjuk kat Alif, nak tunjuk kat siapa? Alif tengok muka isteri yang senyum tu, siapa yang senang hati? Saya Ustaz. Kenapa senang hati tu ada? Sebab merasai kasih sayang dari dia tu Ustaz. Salah, bagi tepat sikit. Sebab tak melihat isteri, melihat terus dia. Ambil. Okey Ustaz. Dekat sangat Ustaz. Dekat sangat. Sampai. Tak nampak tu. Tuan kata, hang tengok aku dah pun hang tak nampak lagi. Hang ni siapa? Benda apa siapa? Awak lah. Awaknya. Okey Ustaz. Teruskan Ustaz. Kita habiskan syarah ni. Okey, terjadi ada seorang murid didatangi oleh gurunya. Maka ia ingin menjamu gurunya. Terjadilah seorang murid ni, guru dia main ziarah. Maka dia teringatlah nak jamu guru dia. Lalu ia ingin keluarkan roti tanpa lauk. Dan tergerak dalam hati murid, sekiranya ada lauk pauk tentu lebih sempurna. Kemudian setelah selesai dimakan oleh guru, apa yang dihidangkan itu, bangunlah guru dan keluar. Tiba-tiba dibawa ke penjara untuk ditunjukkan berbagai macam orang-orang yang dihukum. Baik yang dipukul atau dipotong tangan dan selain-lainnya. Lalu berkata guru kepada muridnya, semua orang yang kau lihat itu ialah orang yang tidak sabar makan roti saja tanpa lauk. Kena selagu kan. Dia kata tak seronok dengan hak Tuhan bagi, duk seronok dengan hak lain lagi. Hak Tuhan bagi itu dah seronok dah, cukup hebat dah. Apa yang seronok hak Tuhan bagi? Dia bagi diri kita ni. Diri kita. Allah. Diri kita lah anugerah paling hebat sekali. Lah tak seronok. Dia seronok dengan pokok bunga, nak seronok. Tak seronok dengan diri dia. Apa? Bengong. Bengong terus. Mana Razali Ramli ni, aku tak nampak batang hidung. Ada. Okey. Ada seorang baru dikeluarkan dari penjara yang masih terikat kakinya dengan rantai yang minta-minta. Sepotong roti kepada orang, maka dikatakan orang yang dimintai, andaikan sejak dulu engkau terima dengan sepotong roti, maka tak akan terikat kakimu. Tuhan kata, kalau hang terima macam mana aku tengok hang terima macam mana aku pandang hang seadanya, hang takkan jadi hamba dunia. Hang takkan jadi hamba benda. Tapi hang tak tengok aku tengok hang macam mana, hang terpaksa jadi hamba benda dan hamba dunia. Baik. Ada seorang melihat seorang hakim sedang makan buah-buahan yang berjatuhan di sungai. Maka orang itu berkata, hai orang hakim, hai yang bijaksana, sekiranya engkau mahu kerja pada raja, tentu engkau tidak sampai makan buah yang jatuhan sungai. Maka dijawab oleh hakim, andaikan engkau suka menerima makanan ini, tidak usah menjadi buruhnya raja. Hang nak makan dari Tuhan, hang tak usah ambil dengan nak besar raja dengan orang tak besar apa pun. Sebab hang makan semua dari Tuhan, bukan dari makhluk. Kalau hang kenal lah, tak kenal tak payah. Baik. Okey Ustaz, soalan. Ya. Okey, dalam syarah tu tadi cerita pasal dunia. Jadi apa yang menyebabkan kita terpikat sebenarnya dengan dunia ni? Apa sebenarnya ada kat dunia tu Ustaz?
Yang ada dekat dunia tu cinta dan sayang Tuhan, tapi terhenti di dunia. Syok kat dunia. Dunia tu, kalau kita tengok dunia tu kelaku Tuhan je. Bukan dunia pun. Tapi kita buang kelaku Tuhan tu, kita nampak dunia. Maknanya tetap tak berasing lah sebenarnya Ustaz. Okey. Maknanya tak berasing pun sebenarnya dunia tu. Keadaan, Kau macam mana? dunia tu tersembunyi. Dia jadi cermin pada diri kita melihat akan sifat Tuhan. Jelas. Dia jadi cermin untuk kita melihat sifat Tuhan tu. Masalahnya kita ini terpengaruh dan terpaut, terikat dengan keduniaan. Habis ya? Terhenti lah Ustaz makna. Ya, betul. Baik. Soalan. Okey Ustaz, sebelum lupa Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey, Ustaz ceritakan sikit Ustaz perihal diri rasa ni Ustaz. Okey, kita ada semua, fizikal semua. Rasa itu adalah diri kebesaran Allah. Dia memiliki mutlak diri rasa tu. Maka dia zahirkan diri rasa tu pada diri kita. Dia zahirkan. Dia bukan dia bagi, dia zahirkan diri rasa supaya kita dapat menikmati semua benda dengan rasa tu. Maka rasa tu dia jadi satu benda sebagai pemangkin, penggerak, pembangun dan perubah untuk diri. Kerana rasa ada, kita mau hidup maju. Kerana rasa ada, kita mau hidup senang. Kita mau hidup bahagia. Kerana rasa. Tanpa diri rasa tu, kita jadi biasa. Kita tak boleh majukan diri. Maka, Tuhan bagi dekat kita rasa. Rasa tu adalah hak mutlak. Milik Allah Ta'ala mutlak. Dia zahirkan untuk kita memiliki supaya kita benar-benar menjadi khalifah dengan rasa yang kita ada. Okey Ustaz, jadi contoh cerita Nabi Muhammad pergi ke Taif. Ya. Waktu tu baginda dibaling dengan batu. Maknanya penduduk Taif reject baginda lah. Okey, sebagaimana kita tahu bahawa Nabi ni dia tak emosional. Dia maknanya dia tak ambil alih dengan perasaan benci ke apa semua, tak ada. Okey. Cuba Ustaz cerita perihal diri rasa Nabi ketika tu Ustaz. Macam mana? Pasal terpadam semua musuh yang ada kekasih. Macam mana nak rasa marah? Terpadam semua musuh yang ada dekat Taif tu, tak ada musuh. Yang ada kecintaan. Pasal apa? Adalah tanda sabar. Tanda cinta Tuhan yang tinggi. Nak tukang tak sabar ni dengan sakit? Nak tukar tak sakit ni dengan benda lain? Nak tukar tak sabar ni dengan benda lain? Waktu hang sakit, nak tukar tak? Nak tengok nilai cinta aku dekat hang macam mana? Nak tukar tak? Nabi kata tak mau, yang payah. Mereka tak tahu apa. Kalau mereka tahu, mereka takkan buat macam tu. Maka rasa tu, rasa kepada Tuhan. Dia tak tengok pada musuh tu. Kerana rasa tu ada dekat dia. Dan kerana dia tak tukar sabar tu dengan kebendaan. Lah ni ada dekat 6-7 bilion orang Islam. Nabi tak tukar tu ya. Cuba Nabi tukar. Nabi kata tukar, Tuhan buat malaikat bantu musnahkan tu, dan Nabi pun bahagia kerana tak ada berjuang. Dia tak dapat dah 6-7 bilion orang Islam. Allah. Hanya nilai sabar Ustaz nah. Hanya nilai sabar nilai dan sabar kenal Ustaz nah. Ya, tu ya. Sabar tu rasa. Allah. Tapi waktu tu Ustaz, adakah suasana diri Nabi tu dia macam kita selalu duk cerita lah Ustaz, dia rasa kita kata rasa payah tu Ustaz. Adakah waktu tu? Okey. Ada. Dia menerima payah dan dia tahu sakit, dia tahu derita tu macam mana, dia merasai. Tapi pasal dia kenal Tuhan, dia tak tukar. Allah. Rasa tetap rasa Ustaz nak? Tetap. Dia manusia, dia mesti rasa. Macam mana kita nak latih kedudukan tu Ustaz?
kena selalu dalam keadaan dekat kerana menyaksi. Kena ada yang tu. Tidak tak boleh bangkit. Kena ada dalam keadaan dekat kerana dekat tu pasal apa? Kerana menyaksi. Maka kita pasti akan merasai sabak tu cukup-cukup hebat. Tak beban ya Ustaz. Azam, bukan senang. Sabak ni bukan satu perkara main. Nabi tak tukar dengan dunia. Dia tak ambil dunia. Meninggalkan sabak dia tak. Dia tetap dengan sabak dia. Baik. Okay, next. Okay Ustaz, ada yang bertanya, adakah dekat yang dimaksudkan tu kesedaran Ustaz? Ya, bolehlah nak buat dalam bahasa. Baik. Okay, next. Tanya. Awak senyap pula dah. Tadi cantik duk belilau-belilau, tiba-tiba dah menjadi senyap. Senyap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Allahu Akbar. Okay ni, depan Ustaz jadi tak ada soalan. Tadi banyak haru betul lah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia yang bertanya? Luqman. Ustaz Luqman. Ya, Luqman, silakan. Ustaz, dalam kitab ada cakap, jangan merasa datangnya kurnia Allah yang lambat, tapi rasakanlah kelambatan dirimu untuk membulatkan itikat yang baik kepada Tuhan. Itu yang baik. Saya duk habaq. Saya habaq lama dah kot benda ni. Jangan tengok Tuhan tu. Tengok kita ni. Tuhan perfect dah. Yang kalang gabut ni kita. Tuhan tetap perfect dah. Bila? Sebelum, sekarang dan selepas. Tetap perfect. Jadi, kita tengok dia. Kita tengok dia. Tengok kita. Kita ingat kat dia sehari berkali. Tengok. Ingat yang tu sudah. Baik Ustaz, baik. Baik. Okey Ustaz, ni daripada Hafiz, Hafiz. bertanya. Okey, Zulfadli ada kongsikan ni doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, Ustaz minta terangkan apa dia yang dimaksudkan dengan ayat ni Ustaz. Dia rasa dia telah Nabi Yunus berdoa tu sebab dia merasa diri dia telah membelakangkan Tuhan. Kerana dia rasa kemampuan dia. Dia rasa dia mampu tapi dia tak buat kerja dia betul-betul. Maka merajuk tu membelakangkan Tuhan sehingga dia rasa tu dia zalim. Dia rasa kezaliman. Apa dia? Meletakkan diri dia tak kena tempat dalam pandangan Allah. Maka dia doa macam tu lah. Tu sebenar dia doa tu. Okey Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, apa sebenarnya kerja hamba ni Ustaz? Abang sikit Ustaz. Kerja hamba menikmati apa yang Tuhan bagi, menyayangi apa yang Tuhan bagi, menyintai apa yang Tuhan bagi, mengasihi dia, membangunkan dia, dan semua tu adalah untuk balik kepada Tuhan. Apa dia? Diri kita. Kerja dia jaga diri kita. Sebab itu yang dicintai Tuhan. Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz. Ya, boleh, silakan. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, dulu ni kita semua, kamilah, banyak kita dalam kepala kita amal ibadat, lepas tu nanti mati nak masuk syurga kan. Tu sekarang ni lepas ikut Ustaz ni kita macam banyak kenal diri, kenal Tuhan. So macam kita lebih banyak menikmati benda kat dunia lah. Dan akhirat tu dah tak nampak macam satu tujuan yang kita nak pergi lah. Macam kita kat dunia ni nak kenal Tuhan macam tak habis-habis kan.
So betul tak macam tu? Ataupun Boleh. kita Sebab sepatutnya. sebab akhirat bukan ada di sana, akhirat ada di sini. Kalau akhirat ada di sana baru nak pergi sana, tapi di sini sebenarnya. Di sini bermula dan di sinilah kekal selama-lamanya. Cuma dia ubah keadaan. Okey. So betul lah macam tu noh. Betul ya. InsyaAllah betul. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey Ustaz. Bila Ustaz habaq tadi akhirat tu sebenarnya kat sini, adakah dan Ustaz cakap keadaan je nanti berbeza? Okey, maknanya Ustaz, adakah diri kenal tu yang sama, cuma sarung je nanti dia bagi had lain Ustaz? Betul ke macam tu? Mic Ustaz, tak dengar. Ustaz left. Sekejap, Ustaz masuk balik. Mic, on balik. Mikrofon Ustaz. Okey. Di sana tempat. Di sana tersebut tu tempat. Walhal mana ada di sana, melainkan di sini dah nyata. Sebab sebut sana tu sini yang nyata. Okey. Maka nyata di sini dia ubah, bukan dia tukar. Dia ubah, bukan dia ambil kita bintang lain. Dia tukar, dia transform kita keadaan lain. Tetapi tuan sama. Tu soalan saya tadi, maknanya sarung lain, maknanya sarung yang keadaan dia lain Ustaz. Ya betul. Sarung lain lah. Ya betul. Baik. Ui, syok. Okay, next. Ya, semua ni adalah kenangan Iskandar. Semua ni kenangan kita dengan Tuhan untuk kita merasai. Cuma janganlah kita tinggalkan Tuhan. Janganlah kita lupa kat dia. Kerana besok dia akan bertanya, siapa Tuhan kamu? Okey, tu soalan daripada Ahmad Musalihin Ustaz. Maknanya cerita di Lauhul Mahfuz pun diceritakan sekarang ni kan Ustaz? Yalah. Cerita Lauh Mahfuz tu cerita sekarang lah. Tidak nak tulis Lauh Mahfuz tak tunjuk sekarang. Apa cerita? Sekarang ni cerita dia. Yang kita boleh tengok. Lauh Mahfuz dia raib. Sini nyata. Lauh Mahfuz bunyi tak dengar. Sini bunyi dengar. Lauh Mahfuz tengok tak nampak. Sini nampak. Lauh Mahfuz pegang tak rasa. Sini rasa. Maka di sini itu kenyataan bagi yang raib. Yang raib tu Lauh Mahfuz. Yang kita ni nyata kenyataan Lauh Mahfuz. Maka mana yang lebih baik? Nak pergi tengok yang raib ke nak tengok yang nyata? Tengok yang nyata. Tu lah. Okey Ustaz, minta pencerahan ayat-ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Siapa-siapa yang mengenali dan telah berjanji tidak ada yang lain yang aku saksi di dunia ni. Sama ada saksi dengan akal, saksi dengan rasa, saksi dengan dengan kefahaman, saksi dengan pengetahuan, maka mereka dah bertemu dengan Tuhan baru penyaksian. Okey. Jadi Ustaz, bila kata saksi ni kena sempurna akal dahulu baru saksi atau macam mana tu Ustaz? Kena sempurna, dia tak payah akal sebab akal ni kemudian. Kena sempurna penyaksian perjanjian kita dengan Tuhan di sana tu. Jadi dia Lauh Mahfuz tu. Di ketika alastu bi rabbikum. Saksi waktu tu. Di sini menyatakan penyaksian tu. Dengan sebutan pada yang mampu. Dengan perasaan ni semua orang mampu. Dengan sebutan ni mungkin ada orang bisu tak boleh kata. Dengan penyaksian mata kepala mungkin tak boleh kata. Tapi dengan rasa, dengan pengetahuan dalaman dia akan bersaksi. Baik. Soalan Ustaz. Silakan. Betul tak kalau dulu-dulu kita selalu dengar kita ni kerdil sangat pada pandangan Tuhan? Betul tak ayat tu? Ataupun tak betul? Kita sangat besar pada pandangan Tuhan.
Terbalik. Ha. Okey Ustaz, soalan daripada Muhammad Masri. Nak bagi kemas kesedaran ni macam mana Ustaz supaya senantiasa dalam kesedaran? Tengok macam mana Tuhan tengok kita kemas tak? Macam mana Tuhan melihat kita kemas ke tak? Ya. Kalau kita faham Tuhan melihat kita kemas, itulah kemas. Kalau kita bodoh, Gelong. duk ting-tong kan dengan Tuhan. Tintong. Okey Ustaz, soalan daripada Hisham. Adakah perasaan marah, benci, sakit hati pada perkara yang tak betul tu juga dari dia atau dari kita? Kalau dari dia, macam mana nak marah, benci atau sakit hati tu? Dia tak dari dia, dari kita. Nah, kita yang diperintah untuk marah pada benda benar. Jangan marah pada benda tak benar. Dari kita, bukan dari Tuhan. Tuhan dah bagi dah semua untuk kita nikmati dan rasai. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Apil. Dia nak tanya Marin. Hari ni baru dapat tanya. Ustaz, jika pernah bermimpi Nabi, kenapa hati mudah menangis, kerinduan dan mudah tersentuh bila dengar cerita Nabi sehingga saya pun tak tahu tiba-tiba terasa macam tu. Dulu tak apa macam tu Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Pasal hijab dia buka, rasa dia bagi dan diri dia tu berdiri betul. Sebab tu adalah tu. Dia buka dah hijab. Selama ni dia sebut Nabi-Nabi tak ada rasa. Tak tahu apa dia. Bila Tuhan nak bagi kenal, dia buka hijab tu. Di mana hijab tu? Rasa tu ada. Rasa seram sejuk, rasa demam, cerin sana, cerin sini. Sakit tekak. Sakit tekak tak? Tu COVID. Ni rasa. Rasa lain macam. Mesti. Okey, Ustaz, ni Makcik Kamariah tanya. Tapi jika kita sentiasa, walaupun kita tahu hakikat diri kita Ustaz, tapi kita sentiasa duduk dalam rasa, kecilnya lah aku ni, tak ada nilai aku ni. Bolehkah macam tu Ustaz? Boleh dan digalakkan macam tu. Supaya yang hebat-hebat tak ambil alih. Setan tak ambil alih, nafsu tak ambil alih. Semua benda-benda negatif tak ambil alih pada orang yang sentiasa duduk macam tu. Sebab tu ilmu ni Ustaz, kalau kita pergi dengan orang yang dah rendah, kita tak boleh masuk Ustaz no? Mesti tak boleh selari. Sebab dia akan tak boleh counter dengan dia Ustaz. Akan jadi halangan. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Basri. Rasa tu tak boleh nak diceritakan Ustaz. Ya. Betul ke macam tu Ustaz? Tadi saya habaq dah. Dia tanya rasa tu apa dia. Saya habaq dah apa dia. Nak cerita je dah. Tadi Razali dah tanya dah. Rasa tu apa. Saya habaq dah. Nak rasa macam mana? Macam mana nak rasa-rasa tu? Nak cerita kat orang macam mana? Jangan kata rasa. Kita habaq manis. Orang suruh cerita manis macam mana? Kali cerita. Ya. Baik. Melainkan orang tu ada, kita kata teli lah dengan kita. Baru boleh ngam Ustaz. Siapa pun takkan kenal Muhammad, melainkan dia berdiri dengan sifat Muhammad. Oh, dia kenal Muhammad. Tidak, tak kenal. Baik. Okey Ustaz, daripada Ahmad Musalin, Ustaz, boleh jelaskan sifat fatanah dalam mengenal Tuhannya? Kena bijak. Bijaksana Ustaz. Yang zahir boleh dizahirkan. Yang rahsia kena rahsiakan. Kena bijak lah. Nak cerita dekat orang yang 50%, jangan pergi 60, sekali dia muntah. Nak cerita dekat orang yang 100, jangan cerita 20, sekali dia pula melugai. Kena bijak. Dia belum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Okey, next. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zul. Ya, sila Zul. Ustaz, yang berkenaan tadi Ustaz doa Nabi Yunus tu kan.
Ya. Sebelum ni orang tu apa, orang kata lah kalau jumpa Ya. Roblox baca doa tu. Kan? Lepas tu saya baca lah. Ha. Baca-baca sungguh polis tu tak tahan tak. Saya dengan lesen pun tak ada. Ha. Lah ni kira bila dah tahu benda ni saya kata ya Allah, apa mudahkanlah urusan aku. Masa tu saya kena tak ada rotek ni. Tapi polis tu dia tahan, dia tak tanya rotek. Macam mana? Macam mana apa? Jaga. Sagi tertipu dengan doa, tertipu dengan rasa tu, tertipu semua. Kita dah mula petang tu. Ya. Jangan. Mula nak sepo. Mula dah nak pegang dekat doa tu, mula nak jadi ni jadi tu. Jenuh nak keluar Ustaz. Oi. Jenuh. Okey, masih Ustaz. Baik. Tapi Ustaz, kalau berdoa pada kata nilai hamba, tak ada masalah Ustaz lah. Doa je lah. Nama pun hamba. Takkan Tuhan nak tolak nama hamba ni. Okey Ustaz. Ni Alif tanya, terapung tu apa dia Ustaz? Selalu kita ada abang. Kapung tu langit tak sampai, bumi tak pijak. Dia syok tentu. Okay, next. So, last. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang apa maksud ayat kalau diri tu bila diri dah dipandang Tuhan, selesai semua perkara kita dalam agama, selesai semua perkara kita dalam keimanan. Kita hanya menikmati saja kerana Tuhan itu Maha melengkapi. Ya, dia bila dah Tuhan pandang sempurna, nak abang pasal salah, nak abang kat siapa? Nak abang pasal betul, nak abang kat siapa? Nak cerita pasal beriman, nak cerita kat siapa? Nak cerita pasal kita buat silap, nak cerita kat siapa benda-benda ni? Tuhan kata, aku dah nyata. Sempurna dah aku buat semua. Aku tengok hang di awal tu sekali dengan indah, takkan aku nak kena tukar? Maksudnya sebab dia pandang sekali tu selesai terus sampai kita selesai mengenai. Jangan abang orang. Kita sudah lah abang orang tak lagi buat macam-macam lah. Melampau. Duduk atas pesan. Jangan lupa dia. Jangan tinggal semayang. Jangan. Abang tu, kena abang tu. Tidak bersenang-senang manusia ni habis. Betul. Alright, baik. Okay. Ustaz, sambung pada yang semalam. Okay, Ustaz ada cerita baik buruk tu main dari kita. Maknanya kita yang menerbitkan baik dan buruk. Jadi contoh upaya untuk kita kata upaya untuk buat maksiat tu lah. Kita bermaksiat dengan Tuhan ni. Main dari mana pula tu Ustaz upaya tu? Main daripada diri kita. Tuhan bagi dari kita keupayaan. Okay. Maksiat dengan Tuhan tu macam mana? Contohlah macam paling mudah lah. Tinggal solat Ustaz. Contohlah. Okay. Hak tu tak jadi satu maksiat bagi Tuhan sebab pengampunan dia tinggi. Yang jadi maksiat bagi Tuhan ni, lupa. Okay. Siapa seorang lupa? Siapa bagi hang lupa? Sendiri ya. Dia kata, hang bagi aku lupa. Benar ni hang ingat. Kenapa itu hang ingat? Susah senang hang ingat. Main tangan aku hang lupa. Lepas tu hang kata aku bagi hang. Maknanya Ustaz pilih untuk lupa lah. Macam tu boleh Ustaz? Bukan Tuhan bagi lupa. Kita pilih untuk tak mau ingat. Buat. Tuhan zalim lah. Buat kita lepas tu bagi kita lupa kat dia. Zalim lah. Kita tak berkemampuan. Mana boleh macam tu? Tuhan kata, aku pasti hang ingat. Hang yang cari nak lupa. Hang kata hang ingat kat dunia. Di balik dunia aku nyata. Di balik dunia aku lebih terang dari dunia tu. Pasal hang tak nampak aku. Senang cerita sendiri cari pasal lah Ustaz. Ya, sendiri cari pasal, sendiri tanggung lah. Okay, next. Pak Ciri belah mak kita tanya, jawab. Jawab lah.
Okey, kalau macam tu Ustaz, contoh kita meninggalkan solat dan kita seronok pula kata tinggalkan solat. Adakah seronok tu nanti akan ditanya Ustaz? Pastilah hang buat hang seronok hang kena tanya. Oh, hang boleh seronok lepas tu hang tak boleh kena tanya Ustaz lah. Lepas tu anak buah kata aku yang bagi. Hang yang seronok. Banyak cantik kau. Ya. Okey Ustaz, tadi daripada Muslim Vibe, tak tahu siapa nama dia. Yang baik dan buruk datangnya dari diri sendiri, ataupun yang baik tu datang dari Allah, yang buruk tu datang dari kelemahan diri sendiri Ustaz. Dua-dua tu mai dari Tuhan. Adab. Kena faham adab. Kalau mai dari kita, hebatlah kita ni. Tetapi adab. Nak abang kata aku manusia. Tentu aku suka kepada nafsu, aku suka pada benda-benda lain. Maka buruk akulah. Wahai Tuhan kata, aku punya ke hang punya. Tetapi adab bercakap. Tentu lah. Okey Ustaz. Ilmu tasawuf tu adalah ilmu penyucian jiwa. Okey. Dan pernah dengar adalah melihat orang lain lebih baik daripada diri kita. Soalan dia Ustaz, bagaimana nak bagi rasa ni diri sentiasa macam ayam acak lah Ustaz? Macam mana Ustaz? Tenang je. Hak bertanya, nak tanya. Dalam perut lah ni ada taik berapa kilo? Banyak kilo kat Ustaz. Kalau diri hebat, takkan bawa najis. Baik. Malaikat tak ada najis. Jin tak ada najis. Kita bawa najis kot. Takkan tak boleh rasa kata hitung najis. Maka betul tak Ustaz? Waktu kita rasa kita ni leceh, maka di situlah Tuhan sarungkan kemuliaan diri dia pada kita Ustaz. Ya betul. Tapi dia tutup. Dia nak bagi kita hebat, dia tutup mulia. Kita duduk dalam leceh sepanjang masa. Hebat. Oh, hebat sungguh dia Ustaz. Hebat sungguh Ustaz. Hebat sangat-sangat. Jadi itu perenggan ya Ustaz? Itu memang perenggan betul Ustaz? Ya betul. Baik. Okay, next. Ustaz. Ya. Apa? Wah, ya Luqman. Nak tanya lagi ni Ustaz. Boleh. Betul ke sebenarnya kita melihat dengan mata ni ataupun kita melihat dengan ingatan? Kita melihat dengan Tuhan, dengan mata bukan, dengan ingatan bukan, dengan apa bukan. Kita melihat dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu maha melihat. Okay. Alright. Itu Ustaz, macam mana orang buta tu Ustaz? Dia sebenarnya melihat dengan apa sebenarnya? Dengan Tuhan juga lah. Tapi cara dia macam mana? Tuhan kata bukan urusan hang, urusan aku. Hang jaga hang boleh lihat sudah. Tak tuntut hang, tapi hang lihat aku tuntut. Ya. Orang buta Tuhan bagi special kat dia. Tuhan Ya. bagi special yang kita tak ada. Dia ada kat dia. Betul. Ustaz, Betul. dulu Ustaz yang Ustaz cerita pasal yang cawan kan. Lepas tu Ustaz suruh cawan tu kan. Ya. Saya tak apa-apa faham lagi. Kerana pengetahuan tahu. Pengetahuan tu lah Luqman ada. Bukan yang ada sekarang ni bukan Luqman. Yang ada sekarang ni pengetahuan tu. Pengetahuan tu menerbitkan bentuk. Pengetahuan tu menerbitkan suasana. Pengetahuan tu menerbitkan roh dan jasad. Pengetahuan tu menerbitkan benda. Menerbitkan semua. Maka yang terbit sekarang bukan Luqman. Yang terbit sekarang kenyataan pengetahuan tu. Kalau betul-betul Luqman terbit sekarang ni, Luqman tak ada dah. Luqman tak ancok dah. Tapi lagi ancok dah. Ancok. Tetap Luqman. Pengetahuan. Sampai masa Betul Ustaz yang huraikan tadi tu, yang melihat dengan Tuhan. Melihat dengan Tuhan. Luqman ada mata tak? Ada. Okey. Lah ni siapa buat mata? Tuhan lah. Kalau tu melihat dengan mata kan dengan Tuhan.
Tuhan. Luqman tengok gunung. Okey. Luqman tengok gunung. Okey. Siapa buat gunung? Tuhan. Luqman nampak gunung kan nampak Tuhan betul-betul. Di sebalik gunung tu lah saya nampak. Dia tak ada di sebalik. Dia ada dekat Luqman. Okey, ada dekat saya. Okey. Terperangkap. Blank, Ustaz, blank. Nah, Okey, mantap. kata warrior. Blank. Dia nak bagi sungguh-sungguh pi. Dia nak Ya, bagi Luqman betul. sampai. Dia tak blank, dia tak block. Ya. Bila ada question dia akan mudah pi tu. Dia nak mudah, dia nak cari. Wahai Tuhan kata cari apa di balik soalan tu lah aku. Ya. Ya, Ustaz, nasib. Okey Ustaz, baru ni Ustaz ada abang. Hayat ni dia tak buat kerja. Buat dia. Tapi okey, ilmu yang buat kerja salah satulah. Okey. Okey, Ustaz cerita sikit yang bagaimana nak faham ilmu tu buat kerja Ustaz. Okey. Ilmu menerbitkan, ilmu ni pengetahuan, dia menerbitkan kehendak. Dia menerbitkan kuasa. Dia menerbitkan penglihatan. Dia menerbitkan pendengaran. Ilmu tu, dia menerbitkan. Tetapi atas hidup, tak ada hidup, ilmu tak boleh buat apa. Maka yang betul-betul tu hidup. Oleh kerana dia benda tak buat kerja, ilmu buat kerja. So sekarang ilmu yang menerangkan, ilmu yang bagi tahu, ilmu yang menceritakan, ilmu yang menzahirkan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aiman. Ya, Man. Ya, Man. Pasal ilmu tu Ustaz, saya nak tanya. Bila kita sebut subhanakala ilma lana ila mu'alamtana innaka antal alimul hakim. Tapi kita punya sebutan betul. Adakah perbuatan tu akan kena disertakan sekali dengan perbuatan? Contoh macam solat, kita niat nak solat betul, tapi perbuatan kita cara solat lah. Kalau kata macam ilmu, contoh PKP baru-baru ni bulan 4 tu kita dah sebut minta ke Allah tapi ilmu tu tak ada. Ada kita kena jumpa setiap orang, manusia, makhluk-makhluk yang Allah jadikan ni yang diberi pengetahuan lain-lain untuk kita pergi menuntut ilmu tu. Ya, betul. Macam tu betul. Pergi cari dekat orang yang Tuhan letak kat dia. Kita sakit kepala, pergi cari tukang rumah, dapat mertun. Kita sakit gigi, kita pergi cari orang jual tembakau. Lagi sakit gigi dah. Tuhan kata sakit yang ada dekat hang tu kenyataan ilmu aku. Hang pergi cari. Nak makan cabai, pergi cari apa kau terung, jumpa terung. Dia kena pergi kat pokok cabai. Tanya, adakah yang duk ibadat selalu ni ataupun tak jumpa orang-orang hok kita sembang tadi ni, dan dia tak dapat ilmu tapi ibadat lebih, ilmu tak ada pun tak boleh juga ke macam mana? Ibadat lebih ilmu tak ada, esok masuk neraka awal sikit pada orang lain. Aduh. Tuhan kata kamu datang kepada aku dengan ibadat kamu, aku pertanggungjawabkan. Saya tengok buat ibadat tak ada ilmu. Dah nak tanggungjawab tak ada ilmu pula, bungkui. Maka ilmu lah. Maknanya Ustaz, kita duk mengaji ni induk bagi semua. Induk bagi semua ilmu. Dia Ustaz, macam mana dengan tablik Ustaz contohnya untuk rumah ke rumah maksud dia depa duduk ke arah tu kan, bukannya 4 bulan tapi tahun, 2 tahun, 3 tahun kan. Okey, dia jumutkan dakwah. Jumutkan dakwah dengan hari, dengan tahun. Siapa nak jumut macam tu? Dakwah bukan benda jumut, bukan benda sempit. Dakwah benda luas. Dakwah boleh pergi dekat orang dengan hiburan. Tidak dakwah kat orang dengan hiburan sebab orang suka hiburan. Wih, kenal Ustaz noh, macam tahu noh. Dengan hiburan, kita duk asyikkan. Hiburan ni Tuhan benci. Siapa yang benci? Benci ke hang benci? Hang yang kata benci kan? Hang duk buat benci.
Hang kata benci, aku tak nak benci, bukan ada benci kat aku benda tu. Kalau ada benci aku tak buat benda tu. Tapi hang salah letak, hang zalim. Hang salah letak hiburan tu. Kalau gitu jangan bagi burung berkicau lah Ustaz. Betul. Suruh sengak, burung murai apa semua suruh diam. Depa kata okey kena dakwah. Adakah dakwah nak ke rumah? Betul. Dakwah kan jelas. Dia global, benda luas. Berbagai-bagai cara. Kita duduk di kedai, kita sembang di kedai boleh. Kita sambil-sambil ubah boleh ke ubah. Tak nak salah. Oh, pasal Nabi pergi keluar. Nabi kena keluar lah, zaman dia bukan zaman macam lah. Keluar. Zaman lah ni hantar ke internet boleh. Betul. Okey Ustaz, soalan daripada Junaidi, minta Ustaz jelaskan ayat ni. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Macam mana tu Ustaz? Pasal apa yang dia makan, itulah diri dia. Dia makan yang baik, fizikal dia baik. Dia makan yang baik dari segi kerohanian, kesucian dia, kebersihan dia, rohani dia baik. Maka kamu adalah apa yang kamu makan, Nabi kata. Makan selalu makan elok-elok sebab kejahatan ni adalah bermula daripada perut. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Muhammad Masyari. Saya pernah dengar kita ni ibarat seekor ikan di dalam air. Kita mencari air, air. Di manakah kau air? Apakah maksud tu Ustaz? Kita dengan ikan tu samalah. Kita duduk dengan Tuhan, kita duduk cari Tuhan. Dari mana? Dan Tuhan pun kata, aku ada dengan hal lah bongok. Okay. Hak tu salah satu puisi Rumi Ustaz. Okey. Dia abang aku menyangka aku mengetuk pintu dari luar. Maknanya pintu rumah Allah ni dari luar. Rupa-rupanya aku duk ketuk dari dalam Ustaz. Ya, betul. Betul. Okey, next. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Nak beritahu. Boleh. Dah. Sekejap. Yang jadi rumah Tuhan tu kita. Maka Tuhan kata hari-hari aku ketuk hang supaya hang tengok aku, hang tak tengok aku. Hari-hari aku suruh hang buka pintu tu, aku nak pinggah hang tak buka. Kita duk tengok alih, kita jadi tempat terhebat. Baik. Okey, Zul, silakan. Ustaz, macam sekarang ni lah. Orang Islam ni dia ketinggalan lah bab dunia ni kan. Ya. Okey, kalau macam orang Islam ni jadi bila bab agama, kalau bab Tuhan, duk bergaduh pasal Tuhan kat mana tu dekat berpuluh tahun lah duk kat situ lah. Jadi dia tak ke depan Ustaz. Tak macam nak pergi belajar ilmu pengetahuan. Jadi macam Yahudi kan lah macam-macam dapat tahu. Sebab orang Islam jadi duk takut tu lah. Pasal orang Islam ni dia hebat dengan angan. Dia tak hebat dengan kenyataan, dia hebat dengan angan je. Kerana apa? Kerana dia jahil, dia tak tahu. Kalau dia orang alim, dia tahu dia tak duduk dalam tu. Ustaz, Assalamualaikum. Maaf. Ya, Man. Pasal batal wuduk Ustaz. Ya. Nak tahu pemahaman saya ni salah ke betul ke tak? Contohnya, macam selalunya bila kita semayang tapi tiba-tiba dah habis semayang dengan orang rumah belakang. Lepas tu kita pun picium dari lah nak tunjuk kasih sayang tak? Contoh tak? Tapi benda kita main pemahaman kata batal. Tapi kalau kata benda tu, nak tahu batal tak batal lah, tu je lah. Kan? Itu soalan dia. Susah nak explain. Sekarang ni batal wuduk, batal semayang. Lah ni wuduk tu batal masa bila? Lepas semayang ke, sebelum semayang ke, tengah semayang? Maksud dia lepas semayang bersentuh dengan bini. Contoh kita nak semayang sunat pula lepas tu.
Mayang. Api ambil lain lah, tak ada masalah tu. Tapi batal ke tak? Betul. Batal? Sure batal. Imam Muhammad Idris, Muhammad Syafi'i kata batal. Adakah sebab pasangan Ustaz? Ataupun bukannya isteri tetap lah maksud dia? Betul ke Ustaz? Tak kira perempuan yang kita boleh kahwin, betul? Betul. Terima. Baik. Okey Ustaz. Farzan bertanya Ustaz. Kalau kita minta tolong dekat orang, macam mana kita nak pegang dalam hati kita yang kita sebenarnya sedang berserah kepada Allah? Tak payah pegang dah. Memang lagu tu lah. Kita nak ubah, nak faham kata tak payah. Dia memang macam tu dah. Cuma kita kena tahu. Kena tahu tu dia. Sebab dia merasa macam ni Ustaz. Pergi jumpa orang tu asing, berserah tu asing. Macam mana tu Ustaz? Mana boleh macam tu? Tuhan kata mana terpisah dengan aku. Baik. Ustaz, nak tanya. Ya, silakan. Apa hakikat makan? Kenyang ah? Kenyang. Hakikat solat cinta. Kenapa kita Oh, solat? Cintaan. Tu hakikat dia, cinta tu. okey. Hakikat kita makan kenyang tu lah. Kenyataannya. Hakikat bagi yang kita nak makan tu, kita cari kenyang. Pasal apa? Kenyang tu tenang. Kenyang tu lega. Ya. Kenyang tu kuat. Maka itu yang Tuhan bagi kita. Okey. Sebab itu Okey Ustaz. Okey, sambung tadi Ustaz. Dia tak tanya habis tu. Terbit mana lapak kenyang ni Ustaz? Tu ilmu. Kita cakap tentang ilmu tadi tu. Sebab bukan milik. Dia adalah nikmat saja, bukan milik. Sebab dia ilmu. Dia bukan berdiri kat siapa-siapa pun. Dia sebagai satu nikmat saja. Kita tak boleh lapak lama, kita tak boleh kenyang lama. Sebab lapak bukan hak milik kita, kenyang pun bukan hak milik kita. Sekejap-sekejap kita lapak, sekejap-sekejap kita kenyang. Sebab dia adalah ilmu yang main daripada mutlak Tuhan. Tapi Tuhan tak lapak, Tuhan tak kenyang. Yang lapak kenyang tu kita sebab nikmat kita boleh rasai. Dan yang tersembunyinya perbezaan yang kita tahu tentang lapak dan kenyang. Tu yang tersembunyi. Yang menjadi rahsianya kita tahu beza. Baik. Okey, jadi Ustaz, lapak dan kenyang tu ni dari bahasa ilmu lah. Boleh tak kita habaq benda tu singgah saja Ustaz? Boleh lah, bahasa boleh. Boleh. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Izam Syam. Assalamualaikum Ustaz. Ada kesan ke jika solat mengikut SOP sekarang berlarutan dalam masa yang panjang nanti Ustaz? Dia suruh buat sebab Nabi kata elakkan benda fitnah. Bukan, tak ada masalah apa. Takkan Tuhan nak tengok kita duduk dalam perang semayang berdiri kepala, peluru singgah kepala. Pasal apalah semayang dia suruh satu part duduk satu part berdiri. Takkan orang ambil serius kerana jarak orang ambil serius menjadikan Islam hancur kerana semayang berjarak. Takkan itu jadi alasan. Bukan kita dalam permasalahan sekarang ni. Yang nak jadi warak tak kena tempat ni pasal apa? Tentu ada orang kusta. Tapi semayang juga ke? Pasal nak jaga semayang? Tak. Pergi semayang tak lain. Lah ni ada masjid. Dia tak pergi ramai. Semayanglah jarak. Awak Tuhan tak terima ke semayang jarak-jarak? Tuhan tak tahu ke kita dalam keadaan susah? Betul. Ustaz, depa. Allah. Minta maaf. Ni semayang jemaah kita dah jarak-jarak. Saat lagi semayang pun tak boleh. Masa Covid ni semua nak tunjuk warak nak semayang. Wahai masa tak Covid, pi pun tak. Pi pun tak.
Okey, Ustaz. Assalamualaikum. So, macam mana pendapat Ustaz kalau ada setengah Ustaz tu dia cakap kita sekarang ni takut sangat dengan COVID, kita tak takut dekat Tuhan. Macam mana Lempak dia pergi kandang singa, suruh dia orang tu, aku takut kat Tuhan, aku takut kat singa, suruh dia orang tu. Okey, Ustaz. Mana yang Ustaz? Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada sebut hakikat solat ialah cinta. Ya. Maksudnya cinta Allah kepada kita, betul? Bukan cinta kita kepada Allah. Cinta Allah kepada kita. Bermakna bila dia gerakkan hati kita, masuk waktu, kita dapat signal masuk waktu. Bila melewatkan sembahyang tu yang melewatkan solat tu yang macam mana ya Ustaz? Seolah kita macam mana ya? Macam mana saya nak kata? Senang. Ya. Macam muka tak malu. Tu betul Ustaz. Ustaz ada lagi nak tanya. Boleh kali? Boleh. Silakan. Dah jamak soalan ni. Okey. Ilmu dan rasa tu dia berganding sekali ya Ustaz? Ya. Kemudian rasa tu tadi Ustaz ada bagi tahu dia adalah diri kebesaran Allah dan dia merupakan hak milik Allah yang mana dia menggerak dan membangun dan memajukan diri supaya kita benar-benar menjadi khalifah. Khalifah tu kalau hari tu dia ada bagi tahu Ustaz pada rasanya pengganti kepada siapa tu Ustaz? Tak jawab dah, takut Ustaz. Macam mana? Boleh tak Ustaz jelaskan sikit ni? Selama ni duk cerita tentang Tuhan kan? Ya. Habis tu berganti siapa? Okey. Lagi satu Ustaz, lagi satu. Maaf Ali. Boleh. Okey. Boleh. Soalan yang tabligh tadi, dia kata datang ke rumah kan. Betul tak kita sepatutnya syariat tabligh hakikat makrifat ni dia jalan serentak Ustaz? Serentak. Ya, betul. Okey. Betul. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, soalan daripada Muslim. Ustaz, apa hakikat sebenar Allah ciptakan malaikat jin dan syaitan? Untuk beritahu kita yang terbaik. Baik. Okey Ustaz, Izam tanya Ustaz, bukan, Farzan, kenapa ilmu mengenal Allah ni tak diajar dari kecil Ustaz? Pasal apa? Pasal orang rasa dia beli isim. Orang rasa benda ni berat sangat bagi jiwa. Orang rasa jiwa tak mampu nak pergi. Sebab tu orang tak ajar. Baik. Okey Ustaz, daripada Syafiq, berbalik kepada cerita ilmu yang bukan milik kita, kita cuma merasai. Bagaimana nak kaitkan dengan upaya memilih tadi? Jadi kita tak ada apa-apa dan mampu buat sesuatu, macam mana nak bagi faham tu Ustaz? Dia nak parking tu macam mana Ustaz? Sekali lagi. Okey, tadi kita cerita bab ilmu, yang mana ilmu tu bukan milik kita. Kita hanya merasai dan menikmati. Okey, jadi dia nak kaitkan dengan upaya untuk memilih tadi Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Memilih pun bukan hak milik. Dia pun sekadar menikmati je. Memilih pun menikmati. Semua benda nikmati. Bukan hak milik pun. Memilih tu sendiri bukan hak milik. Baik. Hak milik kita Ustaz. apa? Hak milik kita apa? Tak ada apa pun. Ada. Empat tu Ustaz. Yang empat tu kah? Yang empat tu lah.
Hak milik kita Tuhan lah, bukan ada benda lain. Baik. Ustaz, adakah Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Baik. Ilmu senang nak dapat bila apa? Senang nak dapat bila kita jadi bodoh. Baru kita jadi dapat pandai. Macam mana Ya. Ustaz? Ya, betul. Kena duduk level bodoh tu baru pandai berdiri. Ustaz. Kita berpandai sama, Tuhan kata ikut hang. Okey Ustaz, soalan daripada Alif. Ustaz, terangkan apa sebenarnya wuduk tu Ustaz. Hakikat wuduk tu apa dia Ustaz? Wuduklah taubat. Bertaubat daripada sifat-sifat yang tak selayaknya kita pakai. Apa dia? Sombong. Ego. Riak. Suma'ah. Ujub. Takabur. Maka bertobatlah. Minta ampun. Sebab kita duk guna benda tu Tuhan punya. Baju dia kita pakai. Baju kita tak pakai. Baik. Ustaz, soalan daripada saya Ustaz. Sila. Dia 3 berangkai. Ustaz, adakah Allah ni sebenarnya ajak kita ni pasal kehidupan? Ya. Betul. And then dalam kehidupan Ustaz, kita kena balance, maksudnya kena seimbang dalam semua benda. Ya. Dan kehidupan tak lebih pada 2 ya. Semua benda 2 ya. Tapi Ustaz, ada tak apa ayat daripada ayat Quran yang mengatakan benda tu? Maksudnya kena hidup kena sederhana. Ada tak ayat dah? Nabi sebut. Kita mesti qanaah dalam kehidupan. Bersederhana. Sederhana. Nabi sebut dalam Quran tak? Ada tak? Taqwa. Ta qaf waw alif taqwa. Qaf tu qanaah, sederhana. Orang yang mengenal Tuhan, dia tak melampaui batas. Betul. Yang duk melampaui batas tak kenal Tuhan ya. Okey. Kalau macam tu Ustaz, kita katalah kehidupan kita ni tak larilah dari contoh macam kita ada argument, kita berkelahi, kita dengan manusia lah hubungan. Maknanya Ustaz, perkara tu tetap juga akan berlaku, betul Ustaz? Berlaku, tapi dia nak bagi kita faham. Apa yang dia nak bagi kita faham? Jadilah orang yang selalu memohon maaf. Tak berlaku pergaduhan, maaf tak terbit. Jadilah orang yang hamba, terendah diri. Takkan saja-saja Tuhan buat, mesti ada benda. Ya. Persoalannya, kita tak nampak, kita tak tahu. Sebab kita terlalu cangkat. Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Farihin. Ada beza ke Ustaz tauhid dengan awaluddin ma'rifatullah atau dia benda yang sama Ustaz? Tauhid tu ilmu, awaluddin ma'rifatullah itu kenyataan. Tauhid tu ilmu tauhid. Ilmu mengiyakan tak ada yang lain, Allah saja. Itu ilmu. Awaluddin ma'rifatullah. Bunyi kapal terbang. Okey Ustaz, Alif tanya lagi. Bila kita dah faham, dah tak tahu nak tanya apa dah, diam saja. Selalu kau jadi macam tu Ustaz? Ya, tak tahu nak tanya apa. Tapi ketika tu hidayah Ustaz dah? Ya, betul. Ya, betul. Nak tanya, ada ustaz ni cakap, ubat itu kenyataan Allah Maha Menyembuh. Betul tak? Betul. Maksudnya sama juga kalau macam kita tengok solat pintu itu kenyataan Allah Maha Melindung. Boleh? Ya, betul. Okey, nam. Right. Betul. Alif jam dah Ustaz. Alif jam teruk tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akmal Ustaz. Ya, Mat. Ya, Akmal. Saya nak tanya, adakah Muhammad itu sifat sempurna atau sifat kamalat bagi Allah Ta'ala Ustaz? Ya, mai saya abang tak apalah, tak payah abang, betul ya tu. Abang habis Ustaz.
Ustaz awal lagi. Ustaz dia cakap tu itu perangai dia Ustaz. Betul ya tu. Lagi soalan? Soalan. Assalamualaikum Ustaz, tanya lagi. Ya, Puan. Ya, silakan. Boleh tak maknanya betul ke kalau kita contohlah bila kita melihat Ustaz Albert Liu ni dia menyampaikan sumbangan tu, kita bukan nampak Ustaz Albert Liu, kita nampak af'al Allah dan asma Allah, pemurah, penyayang, semua tu. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Nak confirmation ni Ustaz, tu yang tanya tu. Ya, betul. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Soalan. Mana pi chat hilang? Tanya tentang saya ni. Ada ustaz ni mengajar, dia cakap selagi kita berasa khianat dengan pemberian Allah, contohnya kita menyalahgunakan penggunaan mata, selagi itu kita tak dapat lagi syuhud. Ya, syuhud tu bahasa je lah. Bahasa Arab panggil syuhud. Bahasa kita panggil penyaksian. Ya. Dia cakap selagi kita berasa kita khianat dengan pemberian Allah, kita menyalahgunakan mata contohnya, kita tak dapat lagi taraf penyaksian tu. Tak juga. Tak juga Tuhan tak zalim. Ya. Baik. Okey Ustaz, ni Iskandar minta Ustaz jelaskan apa tujuan utama kita mai ke dunia ni Ustaz. Ni saya dah cakap kali yang ke-786 kali dah ni. Banyaknya Ustaz. Aduh. Tujuan kita mai ke dunia sebab Allah itu sangat alim, sangat kaya, sangat penyayang. Itu je tujuan mai. Dia nak suruh kita menikmati wujud dan kehidupan. Itu saja. Ustaz, adakah bila ada benda tu semua, ini macam bagi saya, kita nak menghadap dia nanti, kita nak manfaatkan orang seramai mungkin. Kita nak manfaatkan orang seramai mungkin. Okey. Kita tak menghadap dia nanti, kita dah menghadap sekarang pun. Tak, maksud saya tu bila tak ada apalah maksud dia. Tuan hidup sebab kita tak akan boleh menghadap dia kalau hari ni kita tak menghadap dia. Faham tak? Baik. Okay, kalau hari ni kita menghadap dia, tak payah manfaat. Mereka semua akan mendapat manfaat. Sebab siapa yang dah menghadap Tuhan, dia menjadi cahaya dan dia menerangi semua orang. Dia jadi madu Ustaz lah. Kumun habis. Lebah mesti kumun. Kumuni semua orang. Akan menjadi cahaya menolong semua orang. Tetapi dia kena kenal Tuhan, dia kena jumpa lah ni. Kalau lah ni dia tak jumpa, besok dia tak akan jumpa. Sebab Nabi dah kata, barang siapa buta di dunia, dia akan lebih buta di dunia. Ya, betul. Maksud dia Ustaz, yang ni kita tengah live ni, tujuannya untuk manfaatkan orang ke ataupun macam mana? Tujuan dia untuk bawa diri kita manfaat. Orang tak penting, diri kita manfaat. Ya, betul. Kalau kita yang menjadi jana kuasa, orang lain mesti dapat tenaga orang. Ya. Kalau kita tak menjadi jana kuasa, buaya apa pun tak sampai. Ya. Manfaat diri, no? Ya, betul. Okey Ustaz, soalan daripada Aceh. Bab nafi dan isbat Ustaz. Sampai satu tahap, satu faham, masih ada lagi ke nafi tu Ustaz? Saya tanya soalan tu dengan saya jawab soalan tu dengan tanya. Okey?
Saya jawab soalan tu dengan tanya. Saya nak tanya, bolehkah nafi? Aceh apa nama? 6515. Jawab. Sengak Ustaz. Tak boleh dia kata apa? Kalau tak boleh ada tak nafi tu? Tak ada. Tak ada, jawabnya tak ada. Nak nafi benda apa? Nak nafi ni kalau benda tu tak ada. Ya. Nak nafi ni benda tu kita rasa dia tak boleh ada. Tak boleh ada kan Tuhan ni? Okey Ustaz. Ini Zahrul. Tengok muka Ustaz dengan beli rasa aman. Macam mana tu Ustaz? Barakallah ya Allah. Pasal bukan ada pun muka Ali dengan muka Ustaz. Yang ada wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan anggota kamu di sana wajah Allah. Tempat lain tak berapa terang. Terang dekat Ali dengan saya. Tu je lah. Allah. Baik. Okey Ustaz. Salam daripada Luqman. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua wadah yang aku bawa. Satu wadah iaitu syariat. Telah aku sebarkan kepada manusia. Dan satu lagi wadah, jika aku sebarkan, maka kepalaku dipenggal. Riwayat Abu Hurairah. Yang satu lagi tu apa sebenarnya Ustaz? Yang tu lagi kalau kata aku Tuhan berkerak pada aku. Ya betul. Okey Ustaz, salah daripada Fazal. Ustaz, kalau kita cakap kita dengan Allah jadi dua. Ya Ustaz. Apa dia? Okey. Ini soalan daripada Fazal. Kalau kita kata berserta, maknanya kita dengan Allah, kita nampak macam ada dua wujud. Tapi hakikatnya kita dengan Allah satu. Tapi Allah bukan kita. Kita bukan Allah. Betul ke macam tu Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Betul. Itu ilmu. Hak betul tak tahu macam mana. Tapi itu ilmu je lah. Hak betul tanya saya tak tahu macam mana. Baik. Okey Ustaz, daripada Fitri, boleh jelaskan kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bukan dengan amal dan bukan dengan ilmu. Siapa yang bertanya? Fitri, Ahmad Fitri. Siapa yang bertanya? Fitri. Ahmad Fitri. Ahmad Fitri, balik buka Quran surah Al-An'am ayat 94. Baca, Tuhan abang dah abang ni. Okay, Ustaz. Ayat 94. Baik. Ustaz, saya pernah dengar Ustaz cakap, okey, kalau kita nak merasai kasih sayang Allah tu, okey, bila ramai dalam family, dalam rumah, kita tengok anak, tengok isteri apa semua, tu semua kasih sayang Allah. Tapi bila kita seorang-seorang, kita pegang bahagian tangan yang lembut ni, saya tak tahu bahagian mana tu. Bahagian mana? Nama Tuhan 99. Ada satu nama lembut. Apa dia? Al-Latif. Tengoklah Latif tu. Kalau bukan dari Latif, dari apa? Lembut tu. Tak. Bahagian Ustaz cakap sentuh bahagian tangan yang bahagian tubuh. Kat mana tangan bahagian tu? Tengoklah daripada atas bau turun kat lengan, bicep, tricep, turun kat lengan, kat kawasan ni lembut. Belah dalam bukan belah luar. Belah luar lah dalam. Ni awak lah. Belah luar ni, belah luar. Belah luar. Aduh. Tengok dekat bau turun dekat siku. Di bahagian bawah tu lembut. Sentuh tu lah, nampak rasa. Oh, pelipat tengah ni. Antara bau dengan siku. Bicep. Ya, bicep.
Hanif. Hanif. Tak apa, dia nak tahu, tak apa. Okay, next. Okay, Ustaz. Aiman tanya, adakah bila kita kenal diri, kita boleh tahu apa yang orang lain rasa melalui mimik muka, nada suara, bahasa? Macam mana tu, Ustaz? Tak payah tengok mimik muka. Kalau kita betul-betul kenal, tengok mata dia cukup, kita rasa dah. Sampai dah. Dia bukan diri 2, 3, dia dah satu diri lah. Ya. Setuju, Ustaz. Nak tahu macam mana? Nak tahu macam mana? Saya bagi contoh kan. Nak tahu satu diri tu. Tengok kawan accident. Siapa yang lebih teruk rasa susah? Kita. Walhal yang accident tu siapa? Orang tu. Kalau itu 2 diri ke? Tak. Satu diri lah. Sebab tu tak payah dengar dia cakap. Tak payah dengar dia cakap. Tak payah tunjuk keadaan dia. Tengok mata dia sampai. Tu bayar cakap Ustaz. Siapa suruh cakap orang sesat? Pun dia dapat detect lah. Payah ini. Awak tu abang. Awak abang orang sesat. Dia kan Tuhan tu dia maha segalanya. Bila dia present diri dia, kita lah merasai tu. Ya. Hebat. Hebat, Ustaz. Oh, hebat. Dengan tutup muka macam ni. Ni bukan kat siapa-siapa. Semua orang Tuhan bagi. Dia tahu dengan tak tahu lah. Ya. Betul, Ustaz. Betul. Sangat betul. Dia bagi kat semua Ustaz. Orang. Semua hamba dia bagi. Betul. So kena tutup muka ni. Aiman. So kena tutup muka, Ustaz. Ni. Bayar ni. Aiman. Ustaz. Aiman. Okey, Aiman duduk dengan saya bersiang daging. Okey. Lepas tu, kami sambil bersiang, sembang-sembang. Okey. Bila Ustaz, jom. Dah, bersiang daging lah. Contoh. Daging. Aiman bersiang daging, saya bersiang daging, tiba-tiba saya terkerak tangan. Aiman mesti rasa sakit tu. Aiman mesti cari jalan nak bagi saya rasa tenang. Ustaz tenang, tak apa. Boleh. Pasal apa Aiman kalut nak bagi saya tenang? Sebab sakit tu Aiman rasa. Ya. Tapi Ustaz, jawapan saya Ustaz, sebab saya pernah tanya Ustaz-Ustaz sebelum-sebelum ni, mereka tak dapat jawab. Mereka duk kata tasawuf lah apa semua kan. Tapi bila saya dapat saya kata jawapan saya sedar. Selama ni saya hidup 27 tahun ni, maksudnya saya sedar. Muka macam ni saya nak buat time bila. Maksud suara macam ni buat time bila. So maksudnya sedap. Betul ke Ustaz? Betul. Jangan buat berniaga sudah. Jangan berniaga. Jangan buat berniaga sudah. Tok bomoh. Jadi tok bomoh. Kadang bila kenal dengan family kita contoh yang terdekat dengan kita tahu benda tu, tapi bila nak keluar, nak sampaikan tu dia jadi takut tu kurang ajak pula kan, takut dia ni pula, takut macam-macam takut lah. Tapi adakah Allah benarkan bila kita buat macam tu untuk kebenaran? Ya. Selama kita tahu keadaan diri tu, kita yang tahu. Boleh. Kita yang tahu salah ke benar benda tu, kita tahu. Kita yakin sangat. Sebab diri kita tu keyakinan, diri kita tu pengetahuan. Dan kita sah walaupun orang kata tak betul, kita mengesahkan betul. Maka okey. Dia akan kawal Ustaz. Dia akan kawal. Wajib dia kawal. Ya. Kita tak dapat pengesahan dari siapa-siapa pun. Yang mengesahkan tu diri kita sendiri. Ya. Kita, kalau saya tanya Aiman. Ya Ustaz. Macam mana Aiman tahu semayang Aiman sah? Tak tahu Ustaz. Maksudnya yakin lah. Macam mana Aiman yakin kita semayang Aiman sah? Yakin. Yakin dua orang lah. Tak.
Tak. Tiba-tiba orang kata kat imam, hang sembahyang tak sah. Hang tahu mana? Peduli apa? Peduli apa? Lepas tu, aku makan teh. Aku tetap yakin kata teh. Hang sembahyang habaq atau kopi. Aku tahu dia teh. Ya. Kalau begitu, aku tahu tentang Tuhan. Hang tu sembahyang habaq hilang hang, aku tak pakai. Sebab aku tahu Tuhan ni. Sama macam sokok Azad, kau macam mana? Oh, tak isap pun dia pun buat tahu kan. Mana dia pun tak tahu. Tak boleh sorok, tak boleh sorok. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tanya, ada satu surah rasanya yang yang menyatakan bahawa hanya Allah saja yang boleh menentukan orang tu sesat ke tak kan? Jadi macam saya macam mana Ustaz? Kita yang tahu. Maknanya kita tahu yakin ke apa semua dari kita kan? Okey. Macam mana Ustaz? Macam mana yang kata Allah tu mengetahui? Dia letak kat siapa pengetahuan tu? Oh, okey. Oh, bulan. bulan. Tak apa, fikir terus. Jalan terus. Okey, tadi ni Abang Aziz kita daripada Singapura, Ustaz. Dia tanya, Ustaz boleh terangkan keterangan ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin dan kamalul yakin. Ainul yakin ni meyakini sesuatu dengan kita melihat jelas, terang, nampak terang. Dan dia berhubung dengan ilmu. Tapi ilmu yakin ni kena belajar dulu. Dia kena fakta. Dia kena ada fakta dia. Keyakinan yang datang dengan ilmu adalah keyakinan fakta setelah dibelajar. Setelah kita belajar, kaji, maka timbullah keyakinan. Ainul yakin, timbul yakin dengan kita melihat. Contoh, kita tengok ulang kedung senduk. Timbullah keyakinan kita melalui ainul yakin. Kita pandang. Tapi ainul yakin pandang saja. Dia nampak. Nak timbul rasa takut, kita kena tahu. Maka ilmu yakin kena belajar tentang ulang. Maka ainul yakin tak akan dapat buat apa-apa melainkan ilmu yakin tu yang ada. Kemudian dia main pula dengan hidayah diri dia tu, diri yang Tuhan letak menjadi hidayah. Dia panggil nurul yakin. Dengan diri hidayah, diri cahaya tu. Itu tinggi lagi. Bila ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada nurul yakin, baru ada haqqul yakin. Yakin yang tak boleh ubah dah, Tuhan. Tak boleh ubah yakin ni. Bila ada haqqul yakin, sempurna kerana keyakinan tu tak ada berginjak, dia panggil kamalul yakin. Yakin yang sangat-sangat sempurna. Tak boleh ubah dah. Amai ribut topat pun tak ubah dah tentang Tuhan ni. Itulah yakin. Baik. Okey Ustaz, daripada Alif, Nabi SAW pernah berkata orang yang hafal 99 nama Allah, orang ini masuk syurga. Boleh Ustaz huraikan apa yang Nabi maksudkan? Abang dia, siapa yang hafal berserta faham, berserta rasa. Dia rasa, dia faham, dia tahu, dia maklum sangat. Tu dia masukkan tu. Kalau setakat hafal lagu tu, apa nama burung kakak tu, boleh hafal. Yang Nabi maksudkan orang yang mengetahui, dia sebut wujud, dia boleh faham dah. Dia sebut sami', dia tahu sami' tu apa dia, mendengar Tuhan tu macam mana. Yang tu kata 99 nama. Ustaz, macam apa yang kita pandang di atas alam ni, boleh tak kita kata Allah sedang memperkenalkan diri dia melalui nama-nama yang 99 tu? Dan itu yang sepatutnya maksudnya kita bila kita dapat detect ini nama Allah penyayang, ini nama Allah Maha Perkasa. Maksudnya kita itulah. Yang ayat Al-Latif tadi itulah. Okey Ustaz, daripada Farihin Firdaus. Ustaz, saya tak tahu macam mana nak tanya, tapi bunyi dia macam ni Ustaz. Untuk menyatakan Allah Ta'ala itu maha bijaksana, kita kena sedar diri
bahawa diri kita ni bodoh. Tapi mustahil Tuhan saya bodoh, Ustaz. Macam tu Ustaz. Okey. Kalau kita nak kenal diri, kita kena tengok kita bodoh sebab membezakan bodoh tu pandai. Maka kita nak letak pandai kat siapa? Kita letak kat Tuhan lah, dia tu maha pandai. Bila kita kata Tuhan tu maha pandai, automatik kita bodoh. Saya habaq Saya cerita dah kita bodoh. Habaq dia pandai, maknanya kita bodoh. Kita bodoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Ustaz, yang kalau macam saya dengar doa lah, dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, berkat tu macam mana Ustaz? Satu doa orang tak faham. Dia kena baca doa macam ni. Dengan berkat pandanganmu pada diriku, ya Allah. Sudah. Baik. Nabi berkat tak mana? Diri kita lah berkat tu. Bukan ada benda lain pun. Okey Ustaz, daripada Muhammad Nizam. Jangan salah letak Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Betul kau macam tu Ustaz? Betul. Dan saya tambah sikit. Terus ada sembang pasal Tuhan. Sembang pasal kita sudah lah. Allah. Saya kata Allah itu ghaib. Yang nyata kita. Allah itu penyayang. Yang nyata kita. Allah itu pengasih. Yang nyata kita. Buat apa nak pergi kacau hak ghaib? Hak terang dah ada. Ya. Kita bukan boleh main kita bukan boleh main dari yang lain. Kita kena main dari dia. Kalau sembang tentang kita, sembang tentang dia lah. Kita tengok indahnya kejadian aku ni. Ya Allah. Nak cerita apa? Nak cerita indah kita kan? Nak cerita Tuhan berkenal keindahan diri dia. Dia berkenal. Okay, next. Okay, next. Okay, Luqman tanya Ustaz. Macam mana Ustaz nak pecahkan faham? Buat sesuatu tu nak pahala. Hidup tu nak masuk syurga. Kadang-kadang saya nak terangkan dekat kawan-kawan pun tak mahir sangat. Terang macam ni lah. Terang macam ni. Jangan jadi budak ayu. Yang Abang Sudin dengan Kak Sudin. Jangan jadi budak macam tu. Kak Sudin suruh pergi apa? Dia kena bayar upah. Ini dia lagu tu lah. Nak suruh semayang nak kena bagi pahala. Jangan budak ayu tu sama lah. Apa nilai lebih kan? Ustaz, adakah kita sebut hari-hari Ustaz? Inna solati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak tu sebut tiru. Sebut betul dia tak wani tu. Bohong kuat. Sesungguhnya solat aku, ayat itu hubungan aku. Malam ibadah aku dan hidup serta matiku padamu. Kau sembang lah. Kau tak betul munafik ni? Dia hantar main benda hak kita cangak lagi bungkus kita pemuhung sah. Betul? Dia tak hantar dia hantar lagi inna solati semua pemuhung lah. Betul? Kita muka macam kita cara Cak Ayam itu pemuhung lah. Dia hantar sikit kita berkenan dia. Betul? Ya, betul. Lebih baiklah minta ya Allah aku minta ampun sebab apa memang aku nganga. Pergi senang tu. Baik abang, aku ni wayang kuat Ustaz. Aku kuat wayang Tuhan, minta ampun. Okey Ustaz, soalan daripada dia. Nak minta kerana dia adalah akhlak, minta. Kita minta bukan nak benda tu. Kita habaq bukan nak habaq dengan diri kita, nak habaq atas akhlak kita sebagai hamba tu. Buat macam, tak ada masalah. Tapi kalau kita minta, nak habaq betul-betul, kena sungguh-sungguh macam tu. Jangan sekali Tuhan test sikit je, terus munafik sampai. Kalau tak baca boleh bukan? Ya. Kalau tak baca itulah, doa tu, boleh ke? Boleh, dulu. Saya pun terasa tu masa saya baca, apa aku ni kita. Saya pernah bohong aku ni. Saya pernah cakap tu.
Tapi kalau siapa buat tu atas dia tiru tu, dia panggil tak ada adab, mempermain-mainkan Tuhan. Itu dia buat kerana pasal betul, bagus Ya. Cakap apa bikin lah. Jangan jadi cakap bikin lah. Tak lagi hancur. Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Muslim. Ustaz, hari ni banyak video-video pasal doa bagi murah rezeki, doa hinda bala, doa cepat kahwin dan lain-lain lagi doa. Apa pandangan Ustaz? Pandangan saya, orang berdoa macam tu, orang yang dia tak ada Tuhan seperti yang betul-betul Tuhan tu. Tuhan dia Tuhan angan-angan, Tuhan sangka-sangka. Kalau dia betul-betul orang yang ada Tuhan, dia tak minta macam tu. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zuhilmi. Ustaz, saya ada pergi belajar juga. Tapi saya tak faham apa yang diorang sampaikan. Last saya dengar ceramah Ustaz, baru saya faham. Lorong tak sama memang tak boleh, no? Ya, tak boleh. Tapi orang main golf duduk dengan orang mancingkan, tak boleh. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Abang Lee, minta pencerahan Ustaz. Terang dah memang terang. Tak perlu nak habaq bagi tahu terang pun sebenarnya. Bahkan terang sangat lagi menerangkan. Lagi dari bahasa bercakap lah. Macam mana tu Ustaz? Memang terang tapi lupa. Yang duk habaq ni mesti suka lupa. Beringat no Ustaz? Bukan ada apa pun Ustaz no? Ustaz, kita peringat. Adakah benda tu bila dia kata dia dah bagi, boleh berkurang, boleh bertambah Ustaz? Saya ingat ayat tu Ustaz. Tak boleh. Tetap kekal macam tu lah. Sebab dia sedia. Ada guru tu Ustaz. Saya jumpa kat UPM kan. Ada guru orang dia kata bila Allah dah bagi, dia boleh menaik, dia boleh menurun. Lemah Tuhan. Tuhan tak kaya. Tuhan tak hebat. Tuhan kata hang yang terbaik takkan boleh naik turun. Hang terbaik mesti komplit dah dengan hang. Pasal apa naik turun pula? Bukan hang yang terbaik kah? Kalau benda terbaik. Ustaz yang abang saya tu. Bukankah terbaik lekat kat diri. Kalau tak terbaik dia tak buat atas dunia ni. Nak buat apa ni? Dah apa pun. Tanya buat-buat tak faham, buat-buat tak erti, buat-buat tak tahu. Tahu. Tapi saja buat tak tahu. Kadang-kadang tak tahu sungguh tapi tak mau mengaji. Kadang-kadang mengaji tak tahu. Kenapa tu? Pasal perangai tu perangai lupa. Apa yang kita lupa? Apa kita janji dengan Tuhan dulu sebelum mai? Apa kita janji dengan Tuhan sebelum mai? Saksi, tak ada yang lain. Sebelum mai. Saksi tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Hari ni kita tanya macam-macam. Bukan kita saksi dengan Tuhan dulu lah. Tak ada benda lain hang ya. Pasal apa munafik lah ni tanya macam-macam. Pasal kita lupa. Tak lupa takkan nak tanya. Sabar Ustaz. Soalan merepek. Hang janji dengan Tuhan dulu. Hang saja berlakon. Main-main buat berlakon. Buat nak tanya. Hang janji apa dengan Tuhan? Bukan janji dengan mereka. Bukan janji dengan jin. Hang janji dengan Tuhan kot. Hang ingat Tuhan main tak? Tak main. Tak main betul faham main. Confirm kot Tuhan tak main. Kalau main dia tak buat mah. Dia tak buat mak apa, dia tak buat tok wan tok nek mah. Aku buat semua nak bagi hang main. Tiba-tiba hang main aku. Pasal apa manusia ni main? Apa bijak sangat, hebat sangat. Dan balik nak jumpa nak jawab kah? Allah. Isu siapa nak tengah? Isu siapa nak tergurau siapa? Bukan kita. Kita tahu pasal orang. Kalau tak tahu pasal orang, kita yang nak tanya, kita nak jawab. Kita yang nak jawab. Ustaz marah siapa Ustaz? Marah semua orang lah. Kadang-kadang mengaji pun tak faham. Saya risau Ustaz marah kat saya. Risau kalau benda tak betul. Kalau benda betul jangan risau. Tuhan kata aku dengan hang confirm kekasih. Pasal apa hang tengok aku dua sekurang? Aku hantar angin pahat kat hang. Hang tak mau ingat kat aku. Aku tak kisah aku hantar angin kuat kat hang.
Hang tak ingat aku juga. Tak kisah aku ubah balik, aku hantar angin perlahan. Dekat hari aku hantar 10 tahun itu orang aku hantar angin. Hang tak ada ingat aku lah. Okay. Nak kena ada soalan, nak kena bagi tunjuk orang tanda semua. Bukankah hang keutamaan dalam diri aku, bukan hang keutamaan pandangan aku? Ya. Esok dia jawab, dia tanya di akhirat, jawab guna lah yang buruk guna Betul Ustaz. Tapi kadang Ustaz, ayat kata apa? Ayat bahasa manusia kadang nak kena ada ayat yang lagi boleh faham yang orang lain Maksud dia nak berkongsi nak kena ada lagi. Tuhan kata tak cukup ke dengan 6,666 ayat aku beri kat hang, tak cukup ke? Ya. Apa lagi yang menjadi mustahil bagi hang? Apa yang lagi menjadi ganjil bagi hang tentang aku tak ada diri hang? Pasal hang tengok saja. Aku tak pernah tengok saja. Aku tengok betul. Hang tengok saja. Aku tak buat kuman. Aku tak buat sekop bakteria. Aku tak buat sekop virus. Melainkan kerana cinta aku dekat hang. Betul Ustaz. Tapi hang tak tengok kosong hang tak nampak. Tuhan tengok juga hujan tu nilai dia punya mana. Tak ada cinta aku dekat hang. Bungkui hidup dia buat Tuhan. Betul. Tu pun kurang-kurangnya mau juga ngaji, mau juga ambil tahu. Tu berjuta lagi buat cakap lah. Ya, betul. Orang kata pergi masjid bagi dekat. Pergi masjid ni nak bagi kita hampir betul. Ni pergi masjid nak dapat 270 pahala. Darjat lah. Makan tahun pula. Orang kata semayang ni mendekatkan. Kita semayang ni boleh apa? Dapat pahala. Oh semayang tahajud bangun. Tak ada soal kubur. Kalau dah hantu penyangga hang bangun 7 tahun tahajud boleh tanya ke? Ustaz, dia sebab jadi macam tu Ustaz, sebab dia tak jumpa signboard lagi Ustaz. Dia jumpa tak kenal. Tak kenal kata signboard. Betul. Dia jumpa dah Ustaz. Tunjuklah kita hari ni Tuhan buka. Tuhan letak irodat, letak tunjuk untuk kita nak tahu sungguh. Nak kenal, dia buka. Kalau kita habis. Betul Ustaz. Dia buka walaupun kita ni tak tahu apa tapi dia tetap buka nak kenal diri. Hang jangan bilang aku Tuhan. Hang jangan bilang aku kasihan. Hang kecil Tuhan jauh. Duduklah bagaimana Muhammad duduk. Yang tak kat diri hang. Tapi Ustaz, kalau orang lain yang juta tak tahu tu, adakah tanggungjawab kita Ustaz untuk yang dekat dengan kita, yang dekat. Mak, ayah, abang, adik, anak, nantu, cucu semua ni wajib. Walaupun susah Ustaz, no? Walaupun susah. Betul. Tidak, dia tak panggil susah dah. Dia tak panggil perjuangan. Ya. Ya. Dengan apa cara? Dengan apa kita faham supaya mereka semua tahu. Allah. Tapi macam untuk family ni kan. Ya. Kalau kita cakap tapi akhlak kita pun apa je, mereka pun tahu dengan kita kan. Kita nak cakap benda ni pun macam mana? Buat bagi elok lu, kita pun hitam pukang nak pergi abang mereka guna. Kan. Kita betul bagi elok lu, betul pergi abang. Tapi Ustaz, selalunya kita ni orang cari salah Ustaz. Maksudnya mereka akan cari salah sekecil kuman selalu mereka cari. Pasal apa? Pasal dia pegang bukan sifat dia, dia zalim kat diri dia. Tuhan pun tak hukum, kita nak dihukum. Dia letak diri dia salah tempat tu. Dia datang ke dunia bukan untuk menghukum, dia datang ke dunia untuk menikmati, untuk merasai. Dia datang ke dunia untuk mengetahui, bukan untuk nak hukum siapa-siapa, bukan ada hak pun. Sebab diri dia sendiri berada dalam hukuman. Tapi pasal dia duk pandang dia elok, tak ada dekat dia tawaduk, tak ada rendah diri, tak ada sifat malu, tak ada sifat-sifat kehambaan, tak ada. Dia takkan tengok orang sebab dia rasa dia mulia. Pergi masjid sikit je, orang tak pergi masjid, jeling tengok ujung mata pasal dia rasa dia pergi masjid.
Dia tak tahu Tuhan tengok orang macam mana. Dia duk tengok macam mata dia, bukan tengok macam mata kacamata Tuhan. Betul tak? Okey, jadi Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, yang sebenar-benarnya Ustaz, dengan anjing pun kita boleh belajar Ustaz, no? Satu Abu Yazid Bustami. Dia Tok Wali besar ni. Dia di Baghdad. No. 600 tahun lepas kewafatan Nabi depan ni ada. Dia jalan di satu jalan tu. Anjing ada dekat jalan tu. Dia jalan-jalan, dia angkat jubah dia, tak mau kena anjing tu. Tuhan bagi kat dia pengajaran. Tuhan bagi anjing tu cakap dengan dia, wahai Yazid, aku kotok, hang boleh basuh. Hati hang kotok dengan sombong, hang nak basuh dengan apa? Allah. Hang pandang aku hina. Tuhan tak pernah pandang aku hina. Kalau dia pandang hina kat aku, dia tak buat aku. Tapi hang pandang aku hina. Seolah hang cukup mulia. Hang nak basuh. Hang nak basuh hebat sombong hang tu dengan apa, wahai Yazid? Kacau kita kena sembang tu. Kacau. Surrender kat jangan terus lah. Bungkui. Jadi Ustaz, kalau contoh pada ahli keluarga, rakan terdekat apa semua ni, yang saya melihat lah Ustaz, paling cepat adalah dengan mahabbah Ustaz, dengan kasih sayang. Ya, tapi kena sabar banyak tu. Cukup teruk banyak tu. Sabar gila. Kadang-kadang remuk redam hati kita. Sabar. Betul Ustaz. Tapi Ustaz, adakah akhir sekali tu dia akan faham juga ke macam mana Ustaz? Mesti wajib. Dengan syarat kasih dekat kita tinggi. Apa yang last kita boleh buat? Kita angkat tangan, kita abang, ya Allah, hang cinta dia, hang kasihan lidah dia, ampunkan dosa, ya Allah. Bagaimana hang buka kat aku, sebab aku sangat menyintai dia, bagaimana hang menyintai diri aku. Sampai mana? Not to worry, sampai mana? Dengan syarat doa dan kasih kita tinggi. Baik. Ustaz, jadi macam tu Ustaz, macam sebelum ni lah Ustaz, sampai satu tahap yang kita dapat bagi faham kat dia, cukuplah dia tahu bahawa Tuhan dia Allah Ustaz. Ya, hebat ah. Abang tu hari. Hang jangan ada Tuhan lain. Hang tahulah Allah Taala Tuhan hang. Dan kalau hak lain tak boleh bawa pintu tu. Baik Ustaz. Okey. Macam mana nak buat? Tengoklah diri kita. Kasihanilah diri kita. Sebab mereka semua tu adalah diri kita. Betul. Mereka adalah diri kita yang sebenar. Maka kita kasih kat diri kita, kasih tu automatik sampai kat depan. Betul. Aiman cakap tak dengar apa dia orang. Tak ada, maksud dia bila kita betul-betul sungguh nak lepas tawan tapi takut terkasak ataupun tertinggi ataupun kita jadi Bena Sasiah Muhammad tu. Kita takut, terutama mak ayah, kita tak mau langgar kita tak mau langgar badan. Bena Sasiah Muhammad mesti kita pergi dengan baik lah. Walaupun benda tu pegang, kita pergi dengan baik. Dia akan terbina sendiri yang tu. Cukup dengan satu ayat Ustaz nah. Ya. Cukup dengan satu ayat Ustaz. Ayat apa tu? Jangan bantu. Tanyali. Ayat apa? Ayat apa? Kita dah sedih hari-hari ni. Ayat ni Abeli kena. Ni share Ustaz, minta share Ustaz dah. Boleh. Saya jumpa guru satu ayat je dia abang Aiman. Apa dia? Allah sayang kat hang. Percaya Ibil dulu. Percaya Ustaz Ibil dulu. Jangan, tak tolak, tak boleh. Kalau dia benci kat hang, dia tak buat. Firaun pun dia buat sebab dia sayang. Ya. Namrud sebab dia sayang. Kalau Namrud macam tu punya jahat, Firaun macam tu punya jahat, dia sayang. Takkan kita sampai tahun tu. Takkan teruk macam tu. Okey. Aiman pening.
Sagi buli dia. Dia duduk dalam keadaan tu. Dia duduk dalam keadaan tu dia mau tahu. Dia. Betul. Baik. Ada lagi? Nak tanya, ni keluar topik sikit lah. Saya suka dengar Ustaz bagi kuliah di hijau, cawan hijau tu. Okay. Macam-macam yang keluar daripada Ustaz tu dia lain macam sikit kat situ. Nak tanya, tapi sekarang video-video tu dah tak ada. Ustaz ada buat lagi nak ngajar kat Unimap tu? Unimap ada. Lepas seminggu sekali nanti saya bagi kat Anik bila dia ada. Cantik. Sebab Ustaz kalau cakap kat situ dia keluar dia macam best gila dia punya. Pasal itu semua doktor-doktor. Oh, iyalah. Saya ajak 26 orang semua doktor. Saya paling shock yang Ustaz cerita pasal macam mana orang Jerman kaji surah Ababil tu sampai keluar kapal terbang perang menang perang dunia pertama. Dahsyat. Depa baca Quran, depa kaji tu macam mana tactical perang. Nanti Ustaz bagi videonya. Video dekat Unimap lagi. Okay, baik. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguh dulu Ustaz. Baik. Baik. Ni lebih kurang minta maaf banyak Aiman, semua yang Hanif, semua yang ada. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dapat Ustaz, dapat. Terima kasih Ustaz. Ya baik, apa-apa salah silap minta maaf. Saya memang suka jerukah. Pasal saya tengok tuan-tuan pun kena tahan, kena jerukah. Saya jerukah kan? Ya. Kita dah lama tak kena marah Ustaz. Moga-moga bila marah-marah sikit tu dia cepat bangun. Dia cepat cari. Dia cepat. Amin. InsyaAllah. Amin. Dan kena macam tu baru tak perasan Ustaz. Apa? Kena macam